Assalamualaikum dan selamat pagi. Dalam perbincangan hari ini kita akan melihat dan meneliti satu topik berkenaan dengan kelajuan. Di sini kita akan memahami apakah itu kelajuan dan cara mengukur kelajuan. Jadi jom kita mulakan dengan mengenali apakah itu kelajuan. Kelajuan ini dimaksudkan atau diertikan sebagai jarak yang dilalui oleh objek dalam satu masa. Rajah ini menunjukkan satu jarak di antara rumah dan sekolah. Saya bergerak daripada rumah ke sekolah sejauh 10 kilometer. 10 kilometer ini dianggap sebagai jarak yang saya lalui. Masa yang saya ambil daripada rumah ke sekolah adalah selama 15 minit. Jadi, di dalam cerita saya ini terdapat dua faktor yang saya tekankan. Satu, jarak 10 kilometer. Dan yang kedua, masa 15 minit. Jadi, di antara dua perkara ini, boleh dinyatakan sebagai kelajuan. Kerana, kelajuan ialah jarak yang dilalui oleh objek dalam satu masa. Jadi, apabila kereta bergerak daripada rumah ke sekolah dalam tempoh 15 minit dan jaraknya 10 kilometer, maka kereta ini mempunyai kelajuan. Tapi, jika kereta ini saya letakkan di garaj sahaja, tidak bergerak, maka tiada kelajuan yang dicatatkan kerana tiada jarak perjalanan dan tiada masa perjalanan. Jadi, sekali lagi saya tekankan, untuk mengukur kelajuan harus ada dua perkara. Yang pertama, perlu ada jarak perjalanan dan yang kedua, berkaitan dengan masa perjalanan. Jadi, di sekitar kita boleh nampak papan-papan tanda seperti yang saya paparkan dalam rajah ini. 70 km per jam, 40 km per jam, ataupun 60 km per jam. Apakah maksud daripada papan-papan tanda ini? Asasnya, ia merujuk kepada kalau 70 km per jam bererti 70 km jarak perjalanan dalam masa 1 jam. Begitu juga 40 km per jam membawa maksud 40 km jarak perjalanan dalam masa tempoh 1 jam. 60 km per jam bermaksud 60 km jarak perjalanannya di dalam masa 1 jam. Dan meter kereta ini dianggap ataupun dikenali sebagai speedometer. Speed bermaksud merujuk kepada laju. Meter, speedometer, menunjuk kepada 60 km per jam pada masa ini. Bermaksud, jika kelajuan ini kekal selama 1 jam, jarak yang telah dilalui oleh kereta ini adalah 60 km. Ini adalah pengenalan tentang kelajuan. Jadi, bolehkah kita mengukur kelajuan? Jawapannya boleh. Kita boleh mengukur kelajuan menggunakan rumus yang saya paparkan sekarang. Untuk mengukur kelajuan, seperti biasa yang saya sebutkan tadi, kita perlu dua perkara. Yang pertama, jarak perjalanan dan yang kedua, masa perjalanan. Jadi, rumus ini menggunakan kelajuan bersamaan dengan jarak dibahagi dengan masa. Saya akan membimbing anda bagaimana menggunakan jarak bahagi masa untuk mengukur kelajuan. Sebagai contoh, rumah ke sekolah sejauh 10 km. Bergerak dari rumah pukul 7 pagi dan sampai ke sekolah pada 7.10 pagi. Jadi bagaimana kelajuan yang direkodkan dalam masalah ini? Kita gunakan rumus jarak bersamaan 10 km, masa juga bersamaan 10 minit, berarti kelajuan jarak dibahagikan dengan masa 10 bahagi 10 bersamaan 1 km per minit. Jadi, kita nak tekankan unit ukuran pula dalam kelajuan. Unit kelajuan biasanya akan merujuk kepada unit jarak dan masa yang kita guna. Jika dalam pengiraan ini kita gunakan ukuran kilometer bagi merujuk kepada jarak dan minit merujuk kepada masa, jadi di akhir pengiraan ini, kita akan meletakkan kedua-dua unit itu sebagai unit ukuran, iaitu kilometer per minit. Bersamaan 1 kilometer dalam masa 1 minit. Ini adalah contoh yang pertama yang saya tunjukkan anda bagaimana menggunakan rumus jarak bahagi masa.
Sekarang saya tunjukkan contoh yang kedua, bagaimana kita boleh gunakan rumus jarak bagi masa untuk mengukur kelajuan. Iswan memandu dari Bukit Katil ke Kuala Lumpur pada jam 8 pagi dan tiba pada jam 10 pagi. Jarak antara dua tempat ini adalah 100 km. Soalannya, berapakah kelajuan pemanduan Iswan? Jadi untuk selesaikan masalah ini, yang pertama kita keluarkan maklumat-maklumat yang berkaitan. Dalam mengukur kelajuan seperti yang saya nyatakan, kita perlukan dua maklumat yang penting, iaitu tempoh masa perjalanan dan jarak perjalanan. Oleh kerana Iswan keluar pada pukul 8 pagi dan sampai pada 10 pagi, ini merujuk kepada 2 jam perjalanan. Jadi dalam tempoh 2 jam perjalanan ini, telah mengambil 100 km jarak perjalanan. Oleh itu, kita boleh gunakan rumus 100 km dibahagikan dengan 2 jam. Anda boleh gunakan bentuk lazim untuk memudahkan pengiraan. 100 bahagi 2 bersamaan dengan 50, bererti 50 km per jam. Kilometer merujuk kepada jarak dan jam merujuk kepada masa perjalanan. Jadi, ini adalah cara menggunakan rumus jarak bahagi masa. Tapi cikgu, kalau saya tidak memahami atau tidak sempat nak mengukur, boleh tak saya menganggarkan satu-satu kelajuan? Jawapan saya, boleh. Anda boleh menganggarkan satu-satu kelajuan tanpa mengukur. Jika, ada syaratnya, jika jarak dimalarkan. Apa maksud jarak dimalarkan? Ini bererti jarak itu sama, dikawal. Seperti contoh, semakin laju objek, semakin singkat masa pergerakan jika jarak dimalarkan. Baik, mari saya terangkan bagaimana situasi ini berlaku. Seperti contoh rajah atau gambar yang saya tunjukkan ini. Ada 5 pelari sedang berlari dalam jarak 100 meter. Anggap saja mereka berlari pada hari sukan sekolah. Larian 100 meter mencatatkan masa berikut. 100 meter ini saya tekankan kerana setiap seorang pelari ini berlari pada jarak yang sama, 100 meter. Bermaksud jarak yang dimalarkan. Pelari lorong 6, 11 saat. Lorong 5, 14 saat. Lorong 4, 13 saat. Lorong 3, 10 saat. Dan lorong 2, 12 saat. Jadi, siapakah paling laju? Dalam hal ini, jika anda tidak mahu menggunakan masa yang ada untuk mengira kelajuan menggunakan rumus laju bersamaan dengan jarak bagi masa, kita boleh anggarkan dengan melihat tempoh perjalanan ataupun tempoh perlumbaan ini. Oleh kerana semakin laju objek, semakin singkat masa pergerakan, ini bererti dalam 5 orang ini, kita hanya perlu cari siapa masa yang paling singkat. Maka dialah yang paling laju. Oleh kerana 6 11 saat, 5 14 saat, lorong 4 13 saat, lorong 3 10 saat, lorong 2 12 saat, maka yang paling singkat masa pergerakan adalah pada lorong 3. Pelari ini. Jadi pelari ini adalah pelari yang paling laju kerana masanya paling singkat berbanding dengan pelari lain. Okey, itu adalah anggaran kelajuan dalam keadaan yang pertama. Boleh tak kita anggarkan kelajuan dalam keadaan lain, cikgu? Boleh. Kita ada pilihan yang kedua untuk menganggarkan kelajuan objek. Semakin laju objek, semakin jauh jarak dilalui jika masa dimalarkan. Jika tadi kita ceritakan tentang jarak yang dimalarkan ataupun sama, kali ini kita cerita tentang masa yang dimalarkan, iaitu masa yang sama. Bagaimana contoh keadaannya? Rajah ini menunjukkan 2 kenderaan, 1 kereta dan 1 motosikal. Perbandingan pergerakan 2 kenderaan dalam tempoh 2 jam. Dalam tempoh 2 jam ini bermaksud masa yang dimalarkan. Kereta boleh bergerak dalam tempoh 2 jam dari Paya Dalam sampai Kuala Lumpur. Tetapi motosikal bergerak dalam tempoh 2 jam dari Paya Dalam sampai ke Seremban. Jadi, di antara perbandingan ini, sudah tentu Kuala Lumpur jaraknya lebih jauh dibandingkan daripada Seremban. Oleh itu, kereta merupakan kenderaan yang paling laju kerana ia merujuk semakin laju objek,
semakin jauh jarak pergerakan jika masa dimalarkan. Jadi dalam masalah ini yang paling laju adalah kereta. Jadi murid-murid, terdapat 3 perkara yang saya nak tekankan dalam kesimpulan sebelum saya mengakhiri pengajaran hari ini. Yang pertama, maksud kelajuan merujuk kepada jarak yang dilalui dalam satu tempoh masa. Dan kelajuan ini boleh kita ukur menggunakan jarak bahagi dengan masa. Jika kita tidak menggunakan rumus jarak bagi masa, tetapi mempunyai jarak yang dimalarkan dan masa yang dimalarkan, kita boleh menggunakan anggaran paling laju berdasarkan masa paling singkat jika jarak dimalarkan. Jadi, siapa yang ambil masa yang paling singkat, dia yang paling laju. Ataupun jarak paling jauh jika masa dimalarkan, iaitu objek yang bergerak paling jauh jaraknya merupakan objek yang paling laju kalau dalam masa yang ditetapkan ataupun dikawal. Jadi, ini ada 3 kesimpulan yang seharusnya awak dapat, awak fahami dan awak jelas sepanjang pembelajaran kita tentang kelajuan. Semoga bermanfaat dan anda faham daripada pelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih.